So, pendarapan tajuknya pendarapan berulang ungkapan algebra. Definisi adalah hasil. Apa maksud pendarapan berulang? Pendarapan berulang bermaksud hasil darab suatu ungkapan dengan dirinya sendiri. Hasil darab suatu ungkapan dengan dirinya sendiri. Sebelum mula, kita tengok beberapa contoh yang ada di sini. Contoh yang pertama, A darab dengan A. A darab A menghasilkan A kuasa 2. A berulang sebanyak 2 kali. 1, 2. A ni berulang 2 kali. A darab A akan dapat A kuasa 2. Kita tulis sebagai A kuasa 2. Sebab dalam bab 2 awak belajar ini kan. 2 kuasa 2 ialah 2 darab 2. Ataupun 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3. Ataupun 4 darab 4 ialah 4 kuasa 2. Awak belajar kuasa 2, tajuk kuasa 2 di bab 2. Yang ini awak boleh guna, kamu boleh apply konsep ini di bab ini. Bab 5, pendarapan berulang. Jadi A darab A. Sekali, 2 kali, 3 kali. A darab A dapat jawapan A kuasa 3 lah. Okey. Dan nombor 3. Ini MN darab sebutan MN darab dengan sebutan MN darab sebutan MN darab dengan sebutan MN dapat jawapan MN kuasa 4. Dan awak perlu tulis dalam kurungan. Kenapa? Sebab sebab ini sebutan ini M kuasa 4 dan N kuasa 4. Maksudnya ini M kuasa 4 dan N kuasa 4. Kenapa M kuasa 4, N kuasa 4? Sebab M dia berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan N. N pun sama. Dia berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya M ini kuasa 4, N pun sama kuasa 4. Jadi kita tulis sebagai MN dalam kurungan MN kuasa 4. Kalau ada pelajar dia tulis macam ni, kalau tulis apa maksud ini? MN lepas tu kuasa 4, tak ada kurungan. Ini bermaksud M ni kuasa 1, N kuasa 4 jika tak ada kurungan. Boleh? Kalau awak tulis MN kuasa 4 tanpa kurungan, maksudnya M kuasa 1 sahaja, N kuasa 4. M berulang, tak berulang lah. M ni muncul sekali, N muncul sebanyak 4 kali. Jadi tolong tulis dalam kurungan macam ni, dalam kurungan jika dia lebih daripada 1 huruf. Okey. Contoh 1 dan 2 tadi, contoh 1 dan contoh 2 ini sebab dia 1 huruf sahaja. 1 huruf jadi dia tak kacau. Contoh ini A darab A dapat A kuasa 2. Kalau contoh ketiga ini sebab ada 2 huruf MN. Jadi awak perlu tulis dalam kurungan lah. Okey, contoh keempat pun sama juga. Ini H tolak 4 darab H tolak 4 darab H tolak 4 ialah H tolak 4 kuasa 3. Kuasa 3. Sebab H, ungkapan ini, ungkapan H tolak 4 muncul ataupun berulang sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia berulang sebanyak 3 kali. Jadi dapatlah H tolak 4 kuasa 3. Dan ini nombor 1 hingga nombor 4 ni kita panggil dia dalam bentuk pemudakan. Pemudakan. Kita pemudahkan dia, dapatlah jawapan A kuasa 2, A kuasa 3 ataupun MN kuasa 4, H tolak 4. Ini dalam bentuk pemudakan. Okey, nombor 5. Tengok nombor 5. Contoh kelima. Okey, yang ini kita panggil dia dalam bentuk pendarapan berulang. Dia bagi jawapan, dia bagi soalan ni P kuasa 5. P kuasa 5. Nampak kuasa 5 bermaksud P berulang sebanyak 5 kali. 1, kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5. Dia berulang sebanyak 5 kali dengan operasi darab. Perlu ada operasi darab.
Kalau kamu tak tulis operasi darab, awak tulis macam ni. P, awak tulis operasi tambah. Dapat jawapan yang lain. Okey. P walaupun awak ulang sebanyak 5 kali, tapi bukan operasi darab. Dia adalah operasi tambah. Kalau tulis operasi tambah, dia dapat jawapan 5P ya. 5P dengan P kuasa 2 tak sama pelajar. P darab P darab P darab P 3, 4, 5. Kalau P darab P darab P darab P darab P dapat P kuasa 5. P tambah P tambah P tambah jadi 5P. Okey, dia tak sama langsung. Kenapa? Saya tunjuk. Mungkin awak tanya, cikgu kenapa macam tu? Sebab ini P bermaksud 1P. 1P tambah 1P tambah 1P tambah 1P tambah 1P dapatlah 5P. 5P. Yang ini bermaksud P kuasa 1, P kuasa 1, P kuasa 1, P kuasa 1, P kuasa 1. Okey, P kuasa 1 tambah dia, kita tambah kuasa sahaja. Faham? Ambil dia punya kuasa 1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jadi kuasanya menjadi 5 lah. Okey, itu perbezaannya. Jangan salah faham dalam exam kan. Selalu ada pelajar keliru kedua-dua ini. Mereka buat salah sebab dia keliru operasi tambah dan operasi darab. Tak sama langsung. Kamu ingat kalau operasi darab, kita tambah dia punya kuasa sahaja. Kuasa di atas. Kalau operasi tambah, sebab awak baru belajar penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Yang ini tentang penambahan, tambah tolak untuk ungkapan algebra. Yang kedua ini adalah darab bahagi ungkapan algebra. So ini nombor 1 ini tambah penambahan ungkapan algebra. Kita tambah apa? Tambah nombor depan dia. Nombor depan ialah 1. Kalau nombor depan ini 2, 2P. 2P tambah 3P dapat 5P. 1P tambah 1P tambah, dia repeat, ulang sebanyak 5 kali. Semuanya 1P. So, dapat 5P. Okey, itu perbezaan. Ni perbezaannya. Jadi, kita tengok nombor 5. Contoh kelima. Yang ni ungkapan. Ini dipanggil satu ungkapan sebab dia ada 2 sebutan. Mana sebutannya? Ini 5A dan 1. Ini dipanggil satu ungkapan sebab dia ada 2 sebutan. 5A tolak 1 kuasa 2. 5A tolak 1 kuasa 2 bermaksud ungkapan ini berulang sebanyak 2 kali dengan operasi darab, bukan operasi tambah. Kalau operasi tambah dia dapat jawapan yang berbeza. Saya tunjuk macam ni. Kalau operasi tambah, apa jawapan dia? Maksudnya kita ambil ni 1 tambah 1 akan dapat 2. 2 5A tolak 1. Dia jadi berbeza tak sama 2 di sini. Kenapa 2? Sebab ada 2 ungkapan. Dia jadi 5A tolak 1 macam ni. Kalau darab, kalau darab 5A tolak 1 darab 5A tolak 1. Dia akan dapat kuasa 2. Itu perbezaannya. Awak jangan keliru jangan keliru. So, saya delete ni dulu. So kita tengok slide seterusnya. So, ini saya ambil dari buku teks, buku surat 115. So, ini dia sebenarnya sama macam penerangan tadi, slide tadi. A darab A ialah A kuasa 2 lah. Tengok ini. A darab A ialah A kuasa 2. A ni berulang sebanyak 2 kali dengan operasi darab. Perlu darab. Kalau tambah, dia dapat jawapan berbeza. Kalau A tambah A ialah 2A. Ini A darab A dapat A kuasa 2. Kita ambil kuasa 1 tambah kuasa 1. 1 tambah 1 jadi 2. Yang ini contoh kedua. A darab A darab A. Ini berulang sebanyak 3 kali. Jadi dapat A kuasa 3 lah.
Kalau yang ni, A, contoh ketiga di sini. A darab dot 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 darab A. Apa maksud dot 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 di sini? Dot 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 ni maksudnya ada banyak kali lah. Tak dapat kira bilangan kali di sini. Dan kuasa N. Cikgu, kenapa kuasa N? Sebab saya tak tahu berapa kali dia repeat. Saya tak tahu berapa kali A ni berulang. Jadi saya guna pemboleh ubah. Okey, awak baru belajar pemboleh ubah. Saya gunalah pemboleh ubah N. Letak sinilah. Kenapa guna pemboleh ubah? Sebab saya tak tahu kuantiti. Saya tak tahu dia punya nilai. Kalau tak tahu nilai, letaklah N lah. Okey, kalau N ni maksudnya A ni berulang banyak kali dan kita tak tahu bilangan kalinya. Jadi saya tulis N. Kalau awak tahu A ulang sebanyak 3 kali, tulislah kuasa 3. A berulang sebanyak 2 kali, tulis A kuasa 2. Kalau tak tahu berapa kali dia berulang, tulislah A kuasa N saja, macam tu. A kuasa N. And orang nampak A kuasa N, dia dah tahu. Ini banyak kali dia berulang lah. Tak tahu berapa kali berulang. Okay, so kita sambung. Ini tadi ni untuk sebutan, satu sebutan A. Untuk satu sebutan sahaja. Sebutan. Kalau contoh di bawah. Contoh di bawah ni, dia satu ungkapan lah. Dia ungkapan. Ni ungkapan. Tadi sebutan. Saya kena sebutan. Sebutan. Dan ungkapan. Yang ini sebutan lah. Sebutan. Okey, kita tengok pada ungkapan. Ungkapan, kalau A tambah B darab A tambah B, A tambah B darab A tambah B, dapat A tambah B kuasa 2 lah. Sebab ini ungkapan ini berulang 2 kali. Lepas tu A tambah B darab A tambah B darab A tambah B. Ungkapan ini berulang 3 kali, dapatlah A tambah B kuasa 3. Tengok ada kurungan pelajar. Kalau tak tulis kurungan, dapat dia dapat jawapan berlainan. Okey, kalau N. Ini N. Tengok bawah sekali. N. Kuasa N. Kuasa N bermaksud dia repeat N kali. Dia berulang sebanyak N kali. N kali bermaksud kita tak tahu dia berulang berapa kali. Okey, so sekarang tengok contoh. Contoh dalam buku teks. Contoh 9. Pemudahkan setiap yang berikut. M, A. Contoh A. M darab M darab M darab M. M darab M. M ini muncul sebanyak 4 kali dengan operasi darab. Operasi darab. Jadi jawapannya adalah M kuasa 4. B. Tengok B. X tambah 7 darab X tambah 7. Dapat jawapan X tambah 7 kuasa 2. Sebab X tambah 7 berulang sebanyak 2 kali. Ungkapan ini berulang 2 kali dengan operasi darab. Pendarapan. Contoh ketiga. P tolak 3Q. Darab P tolak 3Q. Darab P tolak 3Q. Ungkapan ini berulang sebanyak 3 kali. Jadi dapatlah jawapan P tolak 3Q kuasa 3. Okey, dengan operasi darab. Ingat dengan operasi darab. Operasi darab. Okey, ini dalam bentuk pemudahkan. Pemudahkan bermaksud kita tulis jawapan dalam bentuk yang paling ringkas lah. Ini maksudnya dia berulang banyak kali. Lepas tu awak tulis dalam bentuk pemudahkan. Dalam jawapan yang ringkas lah. Okey, contoh ke-10 dia terbalik. Dia tak sama dengan dia situasi terbalik lah banding dengan contoh 9. Kita kena tulis dalam bentuk pendarapan berulang. Maksudnya kamu kena tulis jawapan yang panjang-panjang lah. Okey, contoh A. X tambah 4Y kuasa 2 bermaksud X tambah 4Y darab dengan X tambah 4Y. Ada 2 cara tulis jawapan. Mungkin awak boleh tulis X tambah 4Y, letak operasi darab, kemudian X tambah 4Y. Okey, ataupun awak boleh tulis jawapan dia macam contoh dalam buku teks awak ni, tanpa ada operasi darab. Tapi ini pun bermaksud darab. Okey, maksudnya 2 kurungan ini, X tambah 4Y, kurungan pertama dengan kurungan kedua. Ini bermaksud darab pelajar. Darab. Walaupun saya tak tulis operasi darab, tak ada darab di tengah-tengah,
Tak ada darab di antara kedua-dua ungkapan ini ataupun tak ada darab di antara kedua-dua kurungan. Tapi sebenarnya dia bermaksud darab. Kamu boleh tulis rapat-rapat. Tapi dia bermaksud darab. B, contoh B, tengok B. 9P tolak Q kuasa 3. 9P tolak Q kuasa 3. Tengok, kuasa 3 bermaksud ungkapan ini kena berulang sebanyak 3 kali. Awak tulislah 3 kali. 9P tolak Q, 9P tolak Q dan 9P tolak Q. Okey, sekarang kita buat latihan bersama-sama. Awak salin dalam buku tulis awak. Buku tulis Max, buku tulis matematik awak. Salin dan kita buat bersama-sama. Hari ni Rabu. 23 Jun 2021. Salin salin soalan. Ini awak perlu salin dan buat. Kalau awak duduk 1 jam dengar saya cerita, nanti awak tertidur. Belum 10 minit awak sudah tertidur. Tak sampai 15 minit awak sudah tertidur. Sekarang awak buat. Awak kena tulis buat sesuatu supaya awak tak mengantuk. Okey, soalan 1. Cepat sikit. Soalan 1A. Ini senang. Pemudahkan. Maksudnya awak tulislah jawapan dalam bentuk yang teringkas. PQ darab PQ darab PQ. Saya bagi awak 1 minit salin. P apa? Pawesh, apa jawapan? PQ? PQ kuasa 3. Ya. Kena ada kurungan pelajar. Kalau tak ada kurungan dapat jawapan yang berbeza. Jadi dapat jawapan lah PQ kuasa 3. Terima kasih Pawesh. B. Ini senang ni. 6A tolak 1 darab 6A tolak 1 dapat jawapan 6A tolak 1 dan ungkapan ini muncul ataupun berulang 2 kali. Jadi kuasa 2 lah. Sebab operasi darab. Operasi darab. C. B dan C hampir sama. C ialah 8X tambah 3Y darab 8X tambah 3Y darab 8X tambah 3Y. Ungkapan ini berulang sebanyak 3 kali. Okey, kalau dia berulang 3 kali, jadi dapatlah kuasa 3. Kuasa 3. Dan dengan syarat dengan operasi darab. Perlu operasi darab. Kalau operasi tambah, bukan kuasa 3. Operasi darab. Kalau dah siap ni, awak boleh salin soalan 2. Soalan 2. Latih diri 5.2B juga. Tapi soalan 2. Okey, boleh saya pergi slide yang seterusnya? Okey, thank you. Ni soalan kedua. Kita sambung soalan kedua. Soalan 2, awak perlu tulis jawapan dalam bentuk pendarapan berulang. Maksudnya dia nak jawapan yang panjang-panjang lah. Macam panjang macam kereta api. 2A. Ungkapan 2 tambah 7X kuasa 2. Jadi ungkapan ini kena berulang 2 kali sebab kuasa 2. Berulang 2 kali dengan operasi darab.
Okay, so saya tulis 2 tambah 7x darab 2 tambah 7x. B H tolak 4K darab H tolak 4K kuasa 3 bermaksud H tolak 4K darab. Okay, saya tak tulis tanda darab. Saya tulis rapat-rapat. Okay, macam tu pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay, H tolak 4K darab H tolak 4K darab H tolak 4K. Dan C 5P tambah Q kuasa 4 bermaksud 5P tambah Q darab 5P tambah Q darab 5P tambah Q darab 5P tambah Q. 4 kali ya, berulang sebanyak 4 kali. Okey, saya bagi masa 1 minit salin.